صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Bermulanya kerajaan Turki Osmania. Sultan Utsman pemerintah pertama, Orhan pemerintah kedua. Secara ringkas nak pergi ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemerintah ketiga ialah Sultan Mahmud I. Pemerintah keempat Sultan Mahmud II. Pemerintah kelima Sultan Murad I. Pemerintah keenam Sultan Murad II. Sultan Murad II inilah bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Otomatik bila bapa dia pemerintah Turki Osmaniyah yang keenam, Sultan Muhammad Al-Fatih, ataupun nama sebenar dia Sultan Muhammad kedua. Tarikh lahir Sultan Muhammad Al-Fatih jatuh malam Isra' Mi'raj 27 Rejab tahun 835 Hijrah. 27 Rejab tahun 835 Hijrah. Bersamaan 3 hari bulan Mac 1432 Masihi. Baik, Al-Fatih tu tak dapat lagi gelaran kecuali Al-Fatih setelah dia berjaya menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi otomatik bila bapa dia Sultan Murad itu pemimpin dari khalifah yang keenam, maka Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin daripada yang ketujuh. Jadi dalam lapisan 18 orang khalifah Turki Osmaniyah, yang ketujuh jatuh kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekarang bila dia lahir, bapa dia Sultan Murad nak dia menggantikan bapa dia sebagai seorang sultan, seorang raja, seorang khalifah, seorang jeneral perang yang berkaliber sama seperti dia. Jadi sejak kecil lagi Sultan Muhammad Al-Fatih diberikan di bawah asuhan, di bawah didikan ulama-ulama terkenal dan terkemuka pada waktu tersebut. Dan di sekolah-sekolah tersebutlah akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia juga mendalami ilmu tafsir Al-Quran. Dia juga belajar ilmu hadis. Dia juga mendalami ilmu fiqh 4 mazhab dan sebagainya. Itu dari sudut ilmu agama. Manakala dari sudut ilmu akademik yang menampung ilmu agama, beliau belajar matematik, beliau belajar logik, beliau belajar mantik, beliau belajar ilmu falak, beliau belajar strategi peperangan, belajar memanah dan sebagainya. Jadi inilah persediaan-persediaan yang disediakan oleh seorang bapa untuk mengangkat anaknya sebagai pengganti dan warisan kepada penerusan warisan kerajaan Turki Osmaniyah. Bayangkan dalam usia 21 tahun dia sudah cekap mendalami dan bercakap dalam bahasa Arab. Dia cekap bahasa Turki, dia cekap bahasa Parsi, dia cekap bahasa Yunani, dia cekap bahasa Ibrani, dia cekap bahasa Syriani. Satu bahasa yang cukup sukar dan susah untuk dikuasai oleh seseorang individu, tetapi dapat dikuasai sepenuhnya dengan baik ketika usia beliau 21 tahun. Satu nikmat yang cukup besar dikurniakan Allah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya bila dia keluar daripada sekolah di bawah bimbingan dan didikan ulama inilah, beliau akhirnya diberi satu kawasan oleh bapaknya di bawah wilayah taklukan dan pemerintahan bapak dia, guna untuk dia belajar menjadi seorang pemimpin. Duduk dengan ulama-ulama di situ di bawah pengawasan dan pemerhatian ulama. Bagaimana dia memerintah, bagaimana dia membentuk orang di kawasan tersebut, bagaimana dia bermuamalah dengan orang kawasan tersebut, bagaimana dia membantu meningkatkan orang kawasan tersebut, semua ulama duk perhati. Setiap bulan akan diberi catatan-catatan tentang perkembangan demi perkembangan kepada bapa dia selaku sebagai khalifah sultan dan raja Turki Osmaniyah waktu tersebut. Akhirnya saat pun tiba bila bapaknya mangkat. Bila bapa dah mangkat, otomatik yang naik menjadikan raja, menjadikan sultan, menjadikan khalifah seterusnya, iaitu khalifah yang ketujuh ialah Sultan Muhammad kedua inilah.
Sultan Muhammad Al-Fatih. Tarikh penabalan dia sebagai khalifah, tarikh penobatan dia sebagai khalifah yang ketujuh jatuh pada 5 hari bulan Muharram 855 Hijrah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masihi. Baik, bila dah dia jadi khalifah, nombor satu dia nak realisasikan antara impian-impian sahabat sebelum ni. Banyak dah sahabat Umar nak takluk Konstantinopel, Muawiyah nak takluk, banyak khalifah-khalifah sebelum dia nak takluk tapi tak berjaya. Dan inilah rancangan awal dia bila naik sebagai khalifah, dia merancang untuk menakluk Konstantinopel. Jadi dia buat dua benda. Satu ialah dari sudut militer, satu dari sudut diplomasi. Dari sudut militer ialah dia menyediakan strategi-strategi peperangan, pelan-pelan peperangan, pelan-pelan pembangunan untuk tentera-tenteranya. Yang kedua ialah beliau meningkatkan logistik ketenteraan. Maksud logistik ialah alat-alat yang digunakan untuk berperang. Tak kira senjata apa. Sebab itu hari ini kalau anda nak cari panah yang terbaik, sebab sunnah Nabi ni memanah. Panah yang terbaik, panah terbaik maksud saya bukan panah macam pemanah Olimpik tu yang hak baru dah. Panah yang hak tak ada lubang, hak kita tiun kot tepi tu, panah yang terbaik hanya dihasilkan di negara Turki. Tapi kita nak buat macam tu tak dapat sebab mereka tak sebarkan teknologi mereka. Mereka tak sebarkan kaedah mereka. Mungkin bila kita tengok rasa boleh tiru, mungkin kita tengok rasa boleh buat, tapi tak boleh buat sama macam mereka. Jadi bila dah sedia dari sudut diplomasi, dia mengikat kembali hubungan baik dengan jiran tetangga, dengan negara-negara sekitar yang pernah menjadi enam taklukan sultan sebelum dia. Banyak kawasan-kawasan yang dah ditakluk, terutamanya kawasan Asia Kecil, kawasan Anatolia, kawasan-kawasan daerah Balkan, kawasan-kawasan daerah Albania, Yunani, Romania dan sebagainya. Jadi dia mengikat kembali hubungan dengan negara-negara tadi untuk menghilangkan pengaruh Rom Timur tadi. Ingat, bila sebut Rom Timur merujuk kepada Byzantium, Konstantinopel. Kalau Rom Barat merujuk kepada Vatican City di Itali. Ingat, Rom ni dua. Rom Barat, Vatican City di Itali. Rom Timur, hak ni Byzantium ataupun Konstantinopel. Mereka dah memerintah 11 abad, lama dah. Seorang pun tak berani, seorang pun kalah dengan mereka. Jadi bermulalah detik-detik yang ditunggu. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menyediakan hampir 4 juta tentera. Jumlah yang cukup besar pada waktu tersebut. 4 juta tentera Islam mengepung kota Konstantinopel dari arah darat. Tetapi inilah nak sebut, setelah lama memerintah 11 abad, segala kelengkapan, segala logistik, segala manajemen, segala perancangan mereka kuasai. Hampir di waktu tersebut dah tewas 30,000 daripada 4 juta tu, 30,000 dah tewas tentera Islam. Mati dah 30,000, tapi belum masih dapat mendekati kota Konstantinopel. Jadi berundur buat seketika, ikut pula jalan laut. Jalan darat memang tak mampu dah. Sebab dia kota tinggi, masuk jalan darat memang tunggu orang panah sajalah. Guna manjanik, guna hak besar-besar tu tak berjaya. Jadi bila nak guna jalan laut, ada 3 benda penghalang. Di kawasan tersebut memang strategi. Satu, ada Teluk Bosporus. Yang kedua ada Lautan Galata. Yang ketiga ada Golden Horn, tanduk emas. Tanduk emas tu yang paling dekat dengan kota Konstantinopel ada Lautan Galata. Sebelum tu ialah teluk ataupun selat Bosporus. Sebelum ini pengiran-pengiran Kiev, tahu tak pengiran Kiev? Raja-raja kawasan di Rusia, kawasan Tantan dulu pernah nak cuba serang Konstantinopel pada abad ke-10 Hijrah. Jadi mereka bawa kapal-kapal laut yang besar masuk selat ataupun teluk Bosporus ni. Tiba-tiba orang-orang Byzantium, orang-orang Konstantinopel, mereka lebih cekap. Mereka dah isi dalam laut tu dengan rantai-rantai besi yang besar. Kok atas duk laut kita tengok tak ada apa-apa. Rupa-rupanya bawah tu sikit penuh dengan rantai-rantai. Bila kapal lalu jadi
Jadi tersekat dengan rantai-rantai besi, rantai-rantai itu akan mengikat dan menghakkan perjalanan kapal. Di mana? Di kawasan Teluk Bosporus, di kawasan Lautan Galata, dan di kawasan Golden Horn, semenanjung ataupun disebut sebagai tanduk emas. 3 jajaran ada, satu pun tak lepas. Lalu akhirnya mereka mengelilingi Lautan Galata, baru masuk ke muara semenanjung emas. Bankrupt, terus kena serangan. Ini pengirang Kaf dulu. Jadi bila tengok strategi ini, dapat ilham oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau dulu dia keluarkan kapal dia dari Teluk Bosporus, dia mengelilingi Lautan Galata. Kali ini perancangan dan ilham Sultan Muhammad Al-Fatih, keluarkan kapal kita dari Teluk Bosporus, kita tak akan mengelilingi Lautan Galata, akan rentas Lautan Galata. Maksud rentas di sini, di Lautan Galata tu ada satu pulau. Pulau tu memang hutan tebal, pokok besar-besar, semak samun banyak. Jadi pada perkiraan orang Konstantinopel, tak logik kapal akan naik kok bahagian darat tersebut. Rupa-rupanya dia naik kok darat. Satu malam saja dia mampu menyeberangkan 70 kapal laut dia. Sebelum ni ada pulau situ, automatik keluar Teluk Bosporus, mereka mengelilingi Lautan Galata. Dah kapal mesti lalu kok air. Tiba-tiba malam tu depa cantas pokok yang besar-besar, bubuh minyak di batang pokok. Jadi dia letak balak, dia golek kapal tu ke atas darat. Faham tak? Jadi dia tebang-tebang pokok macam kayu balak, dia bubuh minyak di kayu tu, jadi tolak kapal tu senang. Jadi mukjizat Allah, mungkin karamah Allah pada dia, 70 biji kapal tu satu malam saja 70 biji kapal boleh lepas. Jadi terkejut orang-orang Konstantinopel bila 70 kapal betul-betul dah duduk di Golden Horn tu, duduk di tanduk emas depan mereka. Susah nak lepas Laut Galata, sebab mereka seberang itulah boleh melepasi rantai-rantai besi dalam Lautan Galata. Jadi bila dah lepas, berlakulah peperangan yang sengit. Akhirnya sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota yang tak pernah disentuh oleh musuh, akhirnya jatuh terbenam di tangan tentera-tentera yang tak pernah takutkan kematian. Akhirnya daripada 4 juta, jumlah terkorban umat Islam ialah 265.000, bukan sikit. Daripada 4 juta yang terkorban prajurit tentera Islam, 265.000 terkorban. Lalu akhirnya runtuhlah kerajaan Konstantinopel sebelum ini yang tidak pernah ditewaskan oleh mana-mana pesaing, oleh mana-mana musuh mereka sejak 11 abad yang lalu. Bila jatuh dia pada 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijrah, bersamaan dengan 29 hari bulan 5 1453 Masihi. Bila dah jatuh, naiklah kuda Sultan Muhammad Al-Fatih menuju ke kota Konstantinopel. Bila sampai di sana, dia turun daripada kuda dan sujud syukur kepada Allah kerana telah memenangi peperangan ini, dan dia bersyukur dapat merealisasikan hadis Nabi, sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang membuka Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka Konstantinopel. Lalu dia berjalan menuju ke gereja Hagia Sophia. Di gereja inilah dia masuk dan kemudian menukarkan gereja ini menjadi sebuah masjid. Lalu dia menjadikan Konstantinopel bandar baru, kota baru, tembok baru yang dia tawan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan baru bagi kerajaan Turki Osmaniyah yang pertama, menerusi beliau Khalifah yang ketujuh daripada Turki Osmaniyah. Lalu dia menamakan tempat tersebut sebagai Istanbul. Sebelum Istanbul, tak lagi. Inilah kata sejarah. Dia asalnya dia letak nama Islambol. Islambol dalam bahasa Turki bermaksud bol ialah negeri, Islam ialah Islam. Dia letak nama Islambol, iaitu negeri Islam. Selepas dia meninggal dan dah berlaku beberapa perubahan dalam pemerintahan, beberapa perubahan dari sudut masa, waktu dan sebagainya, maka lama-lama Islambol pun bertukar menjadi
Istanbul. Sekarang itulah sejarahnya. Jadi bila dia dah dapat tu, dia punya perancangan yang lebih besar. Kalaulah Rasulullah kata di situlah sebaik pemimpin, di situlah sebaik tentera, jadi untuk mengisi nyawa yang masih ada, usia yang masih tersisa, dia nak merancang satu lagi, dia nak tawan Romawi Barat. Hak di Rom tu, hak di Itali pun dia nak juga. Tapi sayangnya Allah telah memanggil dia lebih awal. Dalam perjalanan nak menuju ke sana menyiapkan bala tentera, memang dia sudah berada dalam keadaan sakit dan tidak sihat. Akhirnya dia wafat. Dia dikembalikan semula kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala sewaktu nak meneruskan perjalanan ke Rom di Itali. Dia meninggal pada bila? Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijrah bersamaan dengan 1481 Masihi. Jadi dalam keadaan ini banyak peninggalan yang dia tinggal. Antaranya ialah ramai yang menyebut sebenarnya dia meninggal tu ada 3 pandangan. Ada orang kata waktu dia meninggal tu dia menyiapkan bala tentera nak menakluk Rom. Satu pandangan, inilah yang paling kuat. Yang kedua mengatakan dia bukan nak pergi ke Rom, dia nak pergi tawan negara Perancis dulu. Dan pendapat yang ketiga bukan juga ke Rom dan ke Perancis, tapi dia nak pergi ke Spanyol dulu. Jadi ada 3, Rom, Perancis, Spanyol. Tapi yang paling kuat memang Perancis dengan Spanyol kena lalu sebelum sampai ke Rom itu. Otomatiklah di tengah jalan. Kita kata memang 3 in 1, tapi tujuan utama adalah Romawi Barat, iaitu di Vatican City di kawasan Itali sekarang. Jadi sewaktu dia hidup, selain daripada seorang sultan, seorang raja, seorang khalifah, beliau adalah seorang jeneral yang terkenal. Satu lagi dia ialah seorang penyair dan dia suka bersyair. Sebab itu ada diwan. Maksud diwan di sini ialah himpunan bait-bait syair yang ditulis oleh seseorang pemunya syair. Sebab itu zaman sahabat ada diwan Saidina Ali. Maksudnya ada kata-kata hikmah, ada syair-syair, ada benda-benda yang dianggap sebagai pantun ke, gurindam ke, sajak ke dalam teknik penulisan bahasa Arab dihimpunkan dan dirujukkan kepada yang empunya diri. Dewan Saidina Ali punya. Dan bila dia bertindak sebagai seorang penyair, dia pun ada diwan dia sendiri, himpunan bait-bait syair yang pernah dia buat sewaktu dia hidup dahulu. Dan sebelum dia mangkat, ada desas-desus mengatakan dia diracun oleh doktor pribadinya sendiri, iaitu Yaqub Pasha. Jadi khalifah otomatiklah ada doktor pribadi. Jadi dalam perjalanan tu dia diracun oleh doktor pribadi dia, Yaqub Pasha. Desas-desus. Wallahu alam kisah atau cerita yang sebenar. Jadi sebelum meninggal dia panggil pewaris terakhir dia, iaitu Sultan Bayazid II. Anak dia Sultan Bayazid II. Wahai Bayazid, sepeninggalan aku nanti, aku wasiatkan dan perintahkan kepada kamu sama seperti ketika aku muda dahulu. Lazimilah, hiduplah kamu, bergaullah kamu dengan para ulama pada zaman kamu. Jangan sesekali kamu menghina orang-orang yang fakir. Jangan sesekali kamu menghina orang-orang yang miskin. Sesungguhnya mereka itu adalah di bawah pimpinan, di bawah tanggungjawab dan di bawah amanah kamu terhadap Allah. Maka jagalah baik-baik isu kekhalifahan, isu kesultanan dan isu kerajaan ini. Kerana inilah sumber yang mampu mendekatkan kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan kepimpinan yang aku warisi sekarang inilah mampu untuk kamu menyebarkan dakwah-dakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh leluhur kita yang mulia sejak zaman dahulu kala.